Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali dengan saya di unit pendidikan pengguna Perpustakaan Sains, Sosial dan Kemanusiaan. Hari ini saya nak share berkenaan dengan OPEC perpustakaan. Mungkin ramai pengguna kita masih belum biasa lagi dengan OPEC baru perpustakaan dengan interface yang baru, features-features yang baru. So hari ini saya akan kongsikan sedikit lah apa yang terbaru berkenaan dengan OPEC perpustakaan. Untuk akses ke OPEC perpustakaan, kita boleh terus ke website library dan klik di Using Us, tab yang di sebelah atas ni, Using Us, Resources dan klik Web OPEC. Okey, di dalam web OPEC ni, kita boleh nampak dia punya interface. Okay, so ada search box di sini, ada library hours, operating hours di sebelah kiri. Dan juga ada pautan-pautan lain yang di bawah ni yang pengguna boleh cuba akses lah. So dia ada banyak lagi pautan-pautan lain yang boleh diakses yang bawa kita ke sumber-sumber lain yang ada di perpustakaan. Untuk pengguna perpustakaan, kita sarankan untuk login account masing-masing. So boleh login di sini, klik account login ataupun boleh login di bawah. So dua-dua ni sama. Untuk pelajar, login ID dan password ni ialah nombor matrik, login nombor matrik, password ialah nombor IC. Bagi staff, login ialah nombor staff, password nombor IC. Baik, bila kita dah login kita punya account, so kita akan nampak ini interface account kita lah. So ada summary, charges, personal detail, text dan sebagainya. First sekali, mula-mula sekali summary, kita akan nampak kita punya buku yang dalam pinjaman. Kalau ada lah, kalau ada buku dalam pinjaman, so kita akan nampak ini tajuk buku, penulis, due, yang ni penting, due bahan yang kita pinjam tu, bila last due, call number, dan kita boleh renew bahan tersebut. Renew online. Jadi kalau tak sempat nak datang ke perpustakaan sebelum tarikh due ni, pengguna kita sebenarnya boleh renew bahan ni online melalui akaun OPEC masing-masing. Sama ada boleh pilih bahan mana nak renew ataupun just klik renew all. Contoh kalau saya pilih kat sini renew all, dan dia akan secara automatiknya renew. Dan dia naik kat sini one of 3 renewal remaining, sebab saya dah pernah renew sebelum ni. Jadi peluang saya boleh renew hanya satu kali lagi. Pengguna kita boleh renew sebanyak 3 kali. 3 kali sekiranya bahan yang sedang dipinjam ni tidak ditempah oleh pengguna lain. Nampak tadi tarikh dia yang baru 27 bulan 4 2023. Ini adalah bahagian summary untuk kita semak buku yang sedang dipinjam sekiranya ada, dan juga kita boleh renew bahan yang sedang dipinjam. Charges. Kita boleh semak juga akaun kita sekiranya ada denda yang tertunggak, denda lewat memulangkan bahan dan sebagainya. Macam akaun saya belum lagi ada lah, sebab saya belum lagi ada buku yang lewat dipulangkan. Sekiranya ada, dia akan display kat sini. Dia akan letak total due, berapa jumlah yang perlu saya bayar. Dan jumlah ni, sekiranya ada, perlu dijelaskan di kaunter perpustakaan. Personal detail, kita boleh semak kita punya personal detail, library card number, sebagainya. Ni boleh tengok kemudian lah. Text ni kalau ada apa-apa yang berkaitan, supaya boleh tengok sini. Yang penting kita boleh tengok di search history. Search history kita boleh nampak kat sini kita punya previous search history, previous session. So yang ni apa gunanya dekat sini? Kita boleh tengok semua keyword yang kita pernah masukkan untuk semasa kita buat carian menggunakan OPEC. Dan kita boleh nampak tarikh carian kita yang sebelum-sebelum ni. So kita boleh nampak lah kita cari. Kalau tengok contoh di sini, kebanyakan yang saya cari title, keyword, title, keyword, dan kita boleh nampak lah saya punya carian yang saya cari sebelum ni dan kita punya result yang saya dapat. Macam ni 981 daripada project management, 72 daripada writing style dan sebagainya. So apa guna dekat sini? Sebenarnya pengguna kita boleh trace balik apa yang bahan yang dia pernah cari sebelum ni. Mungkin bila dia datang balik di kaunter, bila dia nak buat carian, dia kata dia pernah cari bahan dia dulu, dia pernah pinjam, tapi dia tak ingat buku apa yang dia pernah pinjam. Dia tak ingat dia punya keyword apa yang dia pernah cari sebelum ni. So boleh trace balik dekat sini, sebab semua ada keyword apa yang dia guna, jenis carian apa yang dia guna, title ke keyword sebagainya, dan ada tarikh siap dekat sini. Check out history.
Yang ni pun menarik juga. Check out history, kita boleh semak bahan-bahan yang kita pernah pinjam sebelum ni. Sama juga, mungkin dia kata dia pernah buat carian, mungkin dia pernah pinjam tapi dia tak ingat buku apa. So melalui akaun OPEC dia, selepas dia login, dia boleh semak di bahagian check out history dan buku-buku yang dia pernah pinjam sebelum ni. Ini kalau dia nak semak, tapi kadang-kadang mungkin juga dia kata dia tak pernah pinjam buku di perpustakaan, tapi bila dia semak dia punya akaun rupanya ada buku. Yang ni mungkin kawan dia pinjam menggunakan akaun dia ke, ataupun dia pinjam tapi dia terlupa ke sebagainya, so boleh semak balik. Yang ni check out history. Dia berbeza dengan summary ni. Dia bahagian summary ialah buku pinjaman semasa. Check out history, dia ada juga buku yang semasa, termasuk dengan buku-buku yang pernah dipinjam sebelum ni. Kalau kita nampak dekat sini, date kat sini status check out. Maksudnya buku ni sedang dipinjam. Kalau yang macam ni tengok 31 bulan 10, 27 bulan 10, 21, buku ni sudah dipulangkan semula. Kalau macam ni check out sedang dipinjam, maksudnya memang ada dalam holding pengguna tu lah. So buku ni ada dalam pinjaman saya. So pengguna boleh semak baliklah buku-buku yang dipinjam ataupun yang telah dipinjam. Make sure buku-buku tersebut semuanya dipulangkan balik ke perpustakaan. Seterusnya, purchase suggestion. Kalau ada purchase suggestion untuk dicadangkan ke perpustakaan, boleh klik new purchase suggestion dan isi jadi punya step dah. Dan last sekali, di bahagian list. Di bahagian list ni, pengguna boleh create new list bergantung kepada keperluan masing-masing. So di sini saya buat satu contoh, saya letak FYP workshop tu, pengguna boleh letak apa-apa. Contoh saya letak baru kat sini new list, dan saya create list baru, katalah penulisan thesis contoh lah. So bahagian ni required, perlu dimasukkan. Nak sort by title, author, terpulang, saya ambil by title lah. Di bahagian kategori ni, so pengguna boleh pilih sama ada private ataupun public. Sekiranya private, list ni yang kita create hanya kita saja yang boleh nampak. Kalau kita klik public, kita pilih public, pengguna lain yang login ke account OPEC masing-masing boleh nampak kita punya list. Di sini saya akan ambil public, dan on allow changes to content from, kita boleh pilih sama ada kita sahaja ataupun siapa-siapa saja yang melihat list ni, ataupun siapa-siapa pun tak boleh. Kita tak boleh, owner pun tak boleh. So kita pilih owner lah, sebab kita yang akan control content dalam list yang kita akan create ni. So saya akan klik save. Kita boleh nampak kat sini list. So nampak ni, yang ni yang satu sebab private. Kalau kita tak di bahagian your list ni kan, di bahagian public list, so boleh nampak satu saya punya list yang saya baru buat tadi, penulisan thesis. Content masih lagi empty, type public. So di sini kita boleh nampak lagi list yang telah dibuat oleh pengguna OPEC yang lain. So boleh nampak kat sini ada sampel, ada Maziah, ada Suhaidah. Baik, so apa guna list ni? Kita tengok balik list yang saya create tadi, yang private. Bila kita klik kat sini, so ini list yang saya dah buat sebelum ni. Dan saya pilih buku. Nanti saya akan share juga macam mana kita nak input masuk konten dalam list kita ni. So di dalam list ni kita boleh seolah-olah macam kita simpan dululah buku yang mungkin kita nak pinjam ke, ataupun mungkin kita dah pinjam buku ni, and then selepas tu kita nak download dia punya bibliographic reference untuk kegunaan referencing ke selepas ni. So kita boleh masukkan ke dalam kita punya list ni, dan mungkin buku tu sedang dalam pinjaman dan kita nak masukkan dalam list untuk kita nak pinjam selepas ni. Mungkin semester depan kita nak pinjam siap-siap, tapi kita tak nak elakkan, mungkin kita lupa list tu dan sebagainya. Mungkin kita tak teringat nak tengok dia bahagian search history ataupun check out history, so kita masuk dalam list. So kalau kita nampak dekat sini, list buku yang saya masukkan dalam ni, kita boleh nampak availability, item available for loan. Ini pun item available for loan, maksudnya buku tu ada di satu di main campus, satu lagi di branch library. Buku ni kedua-dua available dan saya boleh pinjam. Atau mungkin saya tak nak pinjam pun, mungkin buku yang saya masukkan dalam list ni saya dah pernah pinjam, saya masukkan dalam list ni untuk kegunaan saya nak download dia punya bibliographic reference. So macam mana kita nak buat? Klik saja buku, list buku yang kita nak tadi, dan saya boleh klik download di sini, dan kita boleh pilih download BibTeX, SPD, dan ataupun RIS, Zotero, EndNote sebagainya untuk kegunaan
bibliographic reference. Itu dah masuk ke tajuk lain lah untuk kita nak create bibliographic reference. Mungkin menggunakan apa-apa sahaja perisian bibliographic software yang lain. Okay, so yang tu satu untuk kita download. Kita juga boleh nak print list untuk kegunaan kita nak sembang dengan kita punya lecturer ke atau sebagainya. Mungkin adakah buku ni berguna untuk kita punya assignment, rujukan assignment dan sebagainya. So kita juga boleh print list dekat sini. Ataupun mungkin buku ni macam sekarang ni, buku ni item ni available for load. Sekiranya bahan ni, mungkin kata bahan ni sedang dipinjam, ataupun dalam kes sekarang ni saya berada di kampus Kanga. Okay, saya nak place hold untuk bahan yang berada di PAUH. Mungkin kita tak sempat nak pergi ke PAUH, so saya boleh saja klik hold ataupun kita request bahan yang berada di PAUH. Sama juga kalau pengguna yang di PAUH, untuk dia nak request bahan yang berada di Kanga, dia boleh guna cara yang sama. Ini untuk buku yang saya dah masukkan dalam list. Sekiranya pengguna kita yang browse buku-buku dengan cara yang biasa, saya akan tunjuk sama juga dia boleh buat cara yang sama. Dia boleh request bahan daripada kedua-dua lokasi, termasuk juga di lokasi di hub digital. Okay, so untuk place hold, okay, kita klik place hold. Okay, pilih lokasi. Okay, contoh saya sekarang ni berada di Kanga, so saya akan pilih pick up location branch library. So ada more option di sini. More option ni optional. Okay, optional. Hold not needed after. So boleh letakkan contoh bila kita place hold. Okay, so dia ada tempoh tertentu yang perlu dipenuhi. Contoh kata macam saya nak hold bahan ni dan saya nak bahan ni sampai di tangan saya mungkin minggu depan, ataupun mungkin last yang saya perlu dapat buku ni mungkin katalah sebelum 3 hari bulan. So hold not needed after, so maksud dah selepas 3 hari bulan bahan ni mungkin saya tak perlu dah. Okay, mungkin saya perlukan dalam tempoh 28 hingga 3 bulan ni, mungkin untuk kegunaan assignment, mungkin kegunaan untuk kelas dan sebagainya. So kita boleh letak tarikh selepas 3 bulan lah. Maksudnya not needed after, selepas tarikh bila. Okay, so kita letak, katalah saya letak tarikh 4 bulan, maksudnya mungkin 7 bulan ke ataupun 4 bulan ke, 1 bulan lah. Okay, saya letak contoh saya letak 4 bulan. Maksudnya sekiranya bahan ni tak dapat di tangan saya sampai 4 bulan, saya dah tak perlu dah bahan ni. Okay, so jadi petugas di perpustakaan dah boleh alert sekiranya bahan ni tak sempat diproses dan saya dah tak perlu dah bahan ni. So dia tak perlulah hantar buku ni ke perpustakaan di Kanga, sebab saya dah tak perlu dah. Kalau datang pun memang saya tak ambil sebab dah lebih masa, lebih tempoh untuk saya nak pick up. Okay, yang ni optional. Okay, kalau rasa perlu untuk letak, so boleh letak. Request specific item type, so boleh pilih lah sama ada nak print book, open shelf, tapi memang ada satu je, so boleh pilih print book, open shelf. Ataupun kalau sekiranya ini item type mungkin bahan ni koleksi rujukan khusus ataupun sebagainya, boleh je pilih ini item type. Kalau tak, kita hanya nak untuk bahan yang open shelf rak terbuka saja, so bolehlah kalau nak letak ini item type. Okay, dan klik confirm hold. Bila confirm hold, okay, so boleh nampak dekat sini place hold, tarikh bila 23 hari bulan, expired on 4 hari bulan. Sekiranya tak dapat dipenuhi sebelum sehingga tarikh 4 bulan, so automatic hold ni akan expired. Okay, dan status di sini pending. Okay, pending di sini saya perlu semak lah saya punya account, ataupun kita akan dapat juga notification dalam email. Okay, dalam email sekiranya bahan ni dah available, dah sampai di pick up location saya, iaitu di perpustakaan Kanga, status pending ni akan naik, dia akan berubah jadi pick up dan saya perlu segera ambil lah buku tu. Okay, kita sebagai pengguna perlu alert, kita kena semak kita punya account ataupun semak email, sebab semua notification pinjaman, pemulangan, pembaharuan bahan, tadi kita buat pembaharuan sebagainya, kita buat pembaharuan tadi kan, kita buat pembaharuan, semua aktiviti yang kita buat dalam kita punya account web OPEC, semuanya akan dapat email notification email. Okay, dalam kita punya account lah. Kalau nak tengok kita punya account, semak di bahagian personal detail. Okay, so boleh check lah primary email dekat sini. Okay, so boleh update lah email kita, email yang kita nak guna untuk nak terima notifikasi sebagainya, so boleh update dekat sini. Okay, balik pada summary di bahagian hold.
Okay, so kat sini nampak status pending. Okay, bila dah bahan tu tak available, status pending akan berubah kepada pick up dan kena segera ambil lah. Okay, kalau tak ambil, kita dah tempoh bahan tu yang akan di-hold di perpustakaan. Selepas tarikh tersebut, bahan tu akan dipulangkan semula dan akan dinaikkan ke shelf. Kalau masih lagi perlu, kena request semula bahan tersebut. Baik, so itu untuk kita punya account Webpack. Okay, so kita balik kepada home untuk kita tengok secara keseluruhan lah kita punya carian bahan melalui Webpack. Okay, di sini bila kita balik ke home, okay, so kita nampak kat sini welcome, okay, kita punya nama pengguna akaun kita dan juga kita ada satu checkout, satu hold pending. Okay, satu checkout ada satu dalam pinjaman kita, so yang ni kena alert. Okay, kena alert maksudnya ada satu bahan dalam pinjaman dari akaun kita dan satu hold pending. Okay, alright, so untuk kita nak cari bahan di perpustakaan, kita boleh letak sebarang keyword dekat sini. Okay, so kita boleh pilih sama ada all library ataupun kita nak select certain location sahaja, sama ada branch library ataupun main library Pakutora, sebab dua lokasi ini sahaja yang ada bahan bercetak, okay, bahan printed. Okay, untuk makluman juga, akaun Webpack ni untuk carian bahan bercetak sahaja. Okay, so untuk bahan sumber elektronik kita boleh guna WorldCat Discovery. Okay, nanti saya akan buat satu video yang berasingan untuk kita nak cari bahan sumber elektronik. Okay, untuk Webpack ni lebih kepada carian bahan bercetak sahaja. Di bahagian search, okay, ada library catalog. Kita boleh search library catalog sama ada by title, author, ISBN sebagainya. Biasanya kita akan pilih default lah library catalog. Okay, ataupun kalau nak search by title pun boleh letak sebarang title yang kita nak cari. Alright, so kita letak kat sini. Katalah saya nak cari computer management. Okay, computer management dan saya klik go. Ini carian yang simple sahaja untuk kita buat nak tunjuk macam mana Webpack kita berfungsi. Okay, so your search return 9,000 result. Okay, banyak 9,000 result. Okay, sebab kita letak computer management, so di sini kita boleh filter mengikut kategori yang kita nak. Okay, kita boleh filter by author, item type, location, okay, siri dan sebagainya. Okay, by title. Kalau nak tengok lagi, show more. Okay, boleh ada lagi lah, banyak lagi dia punya kategori. Okay, macam ni item type, kita klik show more. Okay, ada lagi thesis, print book dan sebagainya. Okay, saya dah maklum tadi untuk Webpack carian bahan bercetak, tapi kalau kita nak tengok bahan-bahan elektronik, okay, so kita boleh guna WorldCat Discovery. InsyaAllah saya akan buat video yang lain lah sebab ni. Okay, so kita nak filter untuk bahan OpenChef. Okay, daripada 9,000 result tinggal 400 result sahaja. 400 result masih lagi banyak lah. Dan kita boleh filter juga, okay, lokasi. Okay, mungkin sekarang ni saya buat ada di Kangar, so saya nak tengok computer management yang ada di Kangar. So saya filter lagi sekali di Kangar. Okay, daripada 400 tinggal 108 result sahaja. Okay, tapi kena tengok juga lah sama ada relevan atau tak. Okay, bahan yang kita dapat tu macam ni, software management, kita nak computer management. Okay, tapi mungkin berkaitan komputer dengan software, mungkin sekiranya berkaitan, so boleh semak bahan tu dulu. Okay, so ada sini autonomic network management sebagainya, so kita boleh semak lah dia punya relevance ataupun tidak dengan apa yang kita perlu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, setiap tajuk kita dapat semua ada place hold, save to list ataupun add to cart. Okay, so apa guna tiga-tiga button ni? Okay, so untuk place hold sama macam tadi. Okay, untuk kita nak place hold bahan tersebut, tapi sebab bahan ni dia ada available, item available for loan, lokasi di branch library. Okay, dia siap ada kat sini OpenShare location, call number. So boleh ambil call number ni dan terus boleh browse di ROC, terus cari di ROC. Okay, so tak perlu place hold lah sebab dia ada di lokasi saya sekarang ni. Okay, so kita boleh juga save to list. Kalau nak save to list, okay, ingat tadi kita dah create list kan. Okay, so saya klik save to list. Katalah mungkin tak apalah, saya tak perlu pinjam lagi buku ni, mungkin saya nak guna untuk semester depan ke, saya nak guna untuk apa ni, kemudian baru saya nak pinjam. So saya klik untuk nak elakkan kita lupa, kita tak perlu nak salin ke sebagainya, so kita boleh save to list. Okay, klik save to list dan kita boleh pilih lah list mana yang kita nak ambil. Okay,
list yang private ke ataupun list yang public. Okey, so kita pilih kalau kita tengok kat sini kan, public list. Okey, yang ni yang saya punya penyelesaian thesis, tapi ada satu lagi yang Maziah. Okey, mungkin dia dah set dekat sini list yang dia create tu dalam kategori public. Pengguna lain boleh untuk buat perubahan, sebab tu naik nombor dia kat sini. Kalau kita ingat lagi tadi, list ni ada lebih daripada 3 ke 4 kalau tak silap saya, termasuk yang saya punya. Okey, tapi yang lain tu, list yang lain mungkin owner dia tak membenarkan pengguna lain untuk edit. Okey, tapi untuk group ni, list ni owner dia bagi. So bolehlah kalau nak update, tapi kita jangan kacau lah. Okey, melainkan sekiranya kita kenal owner list ni, mungkin lecturer kita ke ataupun kawan-kawan kita, so kita boleh gunalah. Mungkin ada group assignment yang perlu kita kumpulkan bahan, so kita boleh masukkan kat sini. Okey, so ada gunalah apa ni untuk list ni. Okey, so saya nak masukkan dalam saya punya public list. Okey, penyelesaian thesis. Ataupun kalau saya tak mau guna list yang saya ada, saya nak create list yang baru, so boleh create yang baru, list name, letak nama, boleh set kategori, sama juga set kategori dan klik save. Tapi untuk yang sekarang ni saya nak letak dalam list yang saya dah create tadi dan klik save. Okay, so nanti bila dah save, saya boleh semak balik saya punya list. Add to cart lebih kurang juga. Bila kita klik add to cart, katalah yang ni saya dah set tulis, kita tak mau kacau, kita ambil add to cart. Macam ni kan, untuk title yang kedua kita nak klik add to cart. So kita kena tengok add to cart ni apa dia. Okay, the item has been added to your cart. Kita tengok di sebelah atas. Okay, untuk kita nak access balik kita punya list, ada di sebelah atas ni. Okay, klik list. So ada kat sini lah, penyelesaian thesis, public list ataupun your list yang kita yang private lah. Private ada kat sini, yang public ada di atas. Okay, untuk cart kita tahu di atas ni. Okay, so untuk cart dia berbeza. Untuk cart, dia hanya simpan dalam cart sementara sahaja. Okey, sementara sahaja. Kalau kita tengok di sini, so apa guna cart ni? Okay, dia lebih kepada untuk kita nak simpan sementara kita punya buku yang kita, mungkin buku yang kita nak pinjam ke sebagainya. Okay, sebab di bahagian add to cart ni, sekiranya kita tak login kita punya account pun akan ada add to cart. So dia macam cart sementara lah untuk kita letak kat sini. Okay, so kita boleh guna untuk nak send email. Okay, nak send email, mungkin nak maklumkan kita punya kawan-kawan ke, kalau macam saya sebutkan tadi, ada group discussion, so kita nak maklumkan kat kawan-kawan kita, mungkin bahan ni mungkin berguna. Okay, ataupun kita nak maklumkan kepada mungkin kita punya pensyarah. Okay, bila dia buat syarah, dia tengok mungkin buku ni berguna, so dia letak tukar dan dia boleh email kepada kita. Okay, sila rujuk bahan sekian untuk assignment ke sebagainya. Okey, so mungkin dia boleh maklumkan pada kelas lab kan, kelas lab boleh maklumkan pada dalam kelas kita. Okey, boleh rujuk bahan sekian, boleh rujuk tajuk ni untuk assignment ke sebagainya. So sama juga sini pun ada button download, tapi download ni bukan download buku tau, dia download yang sama macam tadi, download untuk bibliographic record. Okey, so boleh pilih lah. Okey, ataupun ada empty and close, boleh empty terus list ni cart kita ni. Okay, ataupun nak hide window sementara, okay, boleh hide tapi dia tak hilang lah selagi kita tak tutup window ni. Bila kita tutup window ni, cart ni akan automatic hilang. Okay, sebab dia hanya sementara saja. Kalau kita nak simpan buku ni, okay, buku ni dalam kita punya account kita untuk kita semak kemudian, so kita boleh pilih save to list. Save to list macam ni, nampak buku ni ada dalam kita punya cart. Kalau kita tak nak, kita boleh klik untuk remove lah. So ada 3, place hold, save to list dan add to cart. Okay, balik kepada kita punya home. Okay, saya ambil balik computer management ni, balik kepada home. Okay, so tadi kita buat syariah, kita letak computer management. Okay, tapi result yang kita dapat tu banyak. Okay, so kita nak cuba kecilkan lagi kita punya search result. So saya letak double inverted comma tu, klik go. Okay, so daripada tadi masih lagi 9,000 lah. Saya pilih title lah. Okay, nampak daripada 9,000 tinggal 255 result sahaja. Okay, computerized maintenance management system, operating system, ini memang relevan lah, memang berkaitan. Ataupun kita boleh filter, tadi saya lupa nak maklum, kita boleh filter di sini. Sama nak filter by relevance, okay, popularity, by author. Biasanya kita akan ambil ni lah.
Okey, by relevant lah, by relevant ataupun mengikut application, newest to oldest ataupun acquisition date newest to oldest. Okey, sama juga di sebelah kiri kita masih lagi boleh filter sama ada print book OpenShelf dan juga lokasi perpustakaan terpulang untuk kita nak tengok lah. Okey, so ada sini dah ada availability dan ada location. Kalau nak tengok lagi detail, klik pada tajuk buku. Okay. Di dalam ni pun semua ada place hold, print, save to your list, add to your cart, suggest purchase, okay, dan lain-lain. Okay, kalau nak tengok lagi detail, ada ni. Yang tapi mungkin kita tak tengok sangat lah. Okay, so yang penting kita tengok di sini bila kita cari bahan, kita tengok dia punya holding bahan tu, okay, print book, okay. Tapi di sini pun ada di luar tadi kan. Tapi sama jugalah kalau kita nak tengok lagi detail, semua ada kat sini. Form library, call number, status available. Kopi macam ni dia maklum. Kopi dia berapa? Okay, ada kopi 1. So kena cepat lah kalau betul-betul kita nak bahan ni. Okay, so balik pada home. Okay, selain daripada search box dekat sini, kita juga boleh guna advanced search. Okay, so advanced search ni dah nama pun advanced, memang dia lebih berbeza sikit lah daripada basic search yang awal tadi. Okay, kita boleh filter menggunakan boolean operator dekat sini, keyword data saja yang awal tadi sama juga, tapi kita boleh combine. Okay, combine keyword, combine keyword search. Okay, keyword computer management. Okay, keyword lagi kita letak kat sini mungkin software. Okay, kita boleh cuba lah. Okay, dan kita boleh filter lagi item type yang kita nak. Okay, Rainbow OpenShelf yang ni common lah, Rainbow OpenShelf, tapi dia ada juga bahan lain. Okay, kalau ada, okay, kita boleh cuba carilah. Okay, location availability, sort by, okay, relevance, okay, application date yang ni boleh letak, tapi kalau macam jangan terlalu spesifik lah. Okay, sebab kita nak filter lagi kemudian. Okay, dah klik search, tak dapat tak? Okay, result dapat 41 result. Dan kita dapat macam nampak software management, sebab kita letak, kita cari berkenaan dengan computer management, okay, dan juga software. So dah terus dapat software management edited by donor. Yang ni yang asalnya yang kita dapat awal tadi lah. Okay, nampak management software, okay, software management dan sebagainya. Okay, so kita boleh guna kaedah ni lah untuk nak buat carian bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Okay, so ini bila kita yang penting ialah kita kena login kita punya account kita lah untuk kita nak akses features-features lain yang ada. Okay, di dalam account kita. Kalau kita tak login account OPEC, so apa yang kita nampak? So saya tunjuk contoh lah. Kata saya log out. Okay, ini kita punya awal-awal tadi punya view OPEC kita. Okay, kita buat cara yang sikit yang sama. Computer management, kita tak double inverted tu. Okay, sama juga kita masih lagi pilih all library. Okay, search, kita letak title di sini, klik go. Okay, kalau nampak ada place hold, add to cart, save to your list, tak ada. Okay, kalau kita tak di sini pun kita klik list. Okay, kita akan nampak list yang public sahaja. Okay, yang private kena login dulu baru kita boleh semak kita punya list. Cart masih lagi ada. Okay, sebab yang saya maklum tadi, cart ni dia untuk sementara, so kita boleh klik add to cart. Okay, add to cart, so kita boleh save dalam cart kita lah, tapi sementara adalah. Okay, so kita boleh nampak kita sama ada nak apa ni, send email, nak download dia punya bibliographic information dan sebagainya. Okay, tapi untuk kita nak save dalam list, kena login. Okay, kita kena login kita punya account, baru kita boleh save dalam kita punya list. Kalau nak place hold, okay, kalau nak place hold, dia akan minta juga untuk kita login, barulah kita boleh guna place hold ni. Place hold ni untuk apa? Okay, yang saya bagi tahu tadi, untuk kita request bahan ni. Mungkin bahan ni dalam pinjaman, ataupun bahan ni ada dalam di lokasi yang lain lah. Maksudnya lokasi kat sini ada available, Amil Labib Putra, saya berada di Kangar, so saya boleh request bahan yang ada di PAU untuk dihantar ke Kangar. Begitu juga sebaliknya, pengguna yang di PAU boleh request bahan yang ada di Kangar.
Okey, termasuk juga hak kita boleh request di kedua-dua lokasi PAU dan juga KL. Okey, so itu saja daripada saya untuk sesi pada kali ini, berkenaan dengan OPEC perpustakaan, dan saya harap video ni membantu untuk kita menggunakan secara sepenuhnya, secara optimum web OPEC yang ada di perpustakaan untuk pencarian bahan di perpustakaan lah, insyaAllah. Okey, untuk itu sekian, terima kasih.